2.5 dah. Pakat dah habis makan tengah hari, pakat apa ni, solat Zuhur. Rasa-rasa ni kalau hari Sabtu macam ni pukul 2.30, time dulu-dulu cerita ni lah, apa ni, cerita Hindi pukul 2.30 kat TV3. Saya dah lama tak tengok TV, tak tahu ada lagi ke tak cerita panggung Hindi TV3 pukul apa ni 2.30. Kedua panggung Hindi kedua kan, sampai berita. Anyway, saya on the way nak balik ke rumah. Saya ingat sambil-sambil tu tengah duk panas-panas ni, teringat tentang apa ni, vitamin D. Okay, vitamin D ni nak cerita, just nak share, adalah apa ni, salah satu vitamin yang penting untuk badan kita, tapi dipandang ringan, tapi macam dilupakan. Sebab dalam apa ni, suplemen jarang ada yang letakkan vitamin D. Dan kalau ikutkan vitamin D macam mana kita dapat, yang pertama sekali daripada sumber matahari lah, panas terik macam ni kan. Yang kedua daripada makanan, dan makanan yang difortifiedkan dengan vitamin D, macam susu tepung. Ataupun yang ketiga daripada suplemen sendirilah kan. Kenapa penting vitamin D ni? Masa awal-awal dulu tahun 80-an, 90-an, 70-an, 80-an, vitamin D ni sangat dikenali dari segi penyakit rickets. Penyakit rickets ni maksudnya tulang lembut. Saya on the way balik rumah tu Hafiz, balik Melaka, baru habis kerja tadi. Okay. Problem dengan masalah rickets ni adalah disebabkan oleh tulang jadi lembut, selalunya kepada budak-budak. Ini kerana diorang tak cukup kalsium, disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Vitamin D ni guna untuk apa? Guna untuk pembentukan tulang. Apa ni, nak buat tulang, dia ibarat macam ni lah. Kalsium tu dia bata, vitamin D ni dia punya simen. So kalau letak bata timbun-timbun saja pun tak jalan kan, kena buh simen untuk bagi lekat dia punya bata tu kan. Sama lah juga konsep dia. Tapi tu cerita pasal riket lah Problem bila ada kurang vitamin D yang teruk, akan ada masalah riket, masalah tulang lembut untuk budak-budak. Tapi bila kajian demi kajian dah dijalankan sekarang ni, baru-baru ni kita dapat tahu vitamin D ni pun ada banyak fungsi penting. Daripada segi immunity badan kita, dia adalah salah satu immune modulator. Immune modulator ni maksudnya dia macam apa ni, kita panggil dia punya admin untuk immunity. So dia ajak immune system tu nak berfungsi dengan lebih baik lah, basically. Tu yang kedua. Yang ketiga, apa lagi fungsi dia? Dia ada kajian mengatakan vitamin D ni boleh bantu orang yang ada darah tinggi untuk turunkan tekanan darah dia. Sebab vitamin D ni dia ada action kepada buah pinggang, di mana dia mengurangkan enzim hormon nama renin yang akan meningkatkan tekanan darah. Hormon renin ni dia akan naikkan tekanan darah. So vitamin D fungsi dia akan tolong kurangkan renin punya production. So tekanan darah pun akan kurang. So benda-benda ni boleh find kat dalam Google, kat dalam jurnal ada benda ni. Okay. Yang keempat, kencing manis. Kencing manis pun ada vitamin D boleh membantu. Sebab vitamin D akan bantu pankreas, iaitu factory ataupun kilang insulin dalam badan kita, untuk mengeluarkan insulin yang lebih berkualiti. Vitamin D juga dia membantu badan kita untuk menerima insulin dan menggunakan insulin dengan lebih bijak dan lebih baik. Sebab kencing manis ni, dia satu sebab insulin tak cukup, yang kedua sebab insulin tak boleh fungsi dengan baik. So bila ada vitamin D ni, dia boleh bantu untuk kurangkan benda ni. Okay? Ni saya bukan cakap tipu-tipu, bukan cakap main-main. Benda ni memang dibuktikan
dalam jurnal. In fact, vitamin D ni orang pengkaji sekarang dia cakap dia adalah satu misnomer perkataan vitamin tu. Dia dah macam hormon dah. Sebab dia punya fungsi tu dah satu badan. Kat dalam otak pun boleh ada reseptor untuk vitamin D. Dekat mana-mana organ dalam badan kita lah ada reseptor untuk terima vitamin D ni. Sebab selalunya fungsi bila ada reseptor satu badan ni selalunya hormon lah. Sebab hormon akan bertindak satu badan. Kenapa saya cerita benda ni? Ni cerita lagi best nak abang. Ada kajian-kajian yang mengatakan ni benda penting ni. Okay, ada kajian-kajian yang mengatakan, contoh macam ni, ni kajian kat Malaysia kajian kat Malaysia. Yang ni dia kata vitamin D dekat Malaysia ni terutamanya populasi kanak-kanak 12 tahun ke bawah memang ada masalah kekurangan vitamin D. Tetapi kekurangan vitamin D ni dia tak ada sampai jadi apa ni kita panggil tak sampai riket. Tapi dia boleh efek daripada segi kesihatan. Macam tadi tu yang immune modulator tadi, ingat tak? Yang bila kata vitamin tak cukup, bila makna kata vitamin D ni, kalau fungsi dia untuk bagi immunity badan kita ni lebih pandai, tak jadi pandai. So macam ngek-ngok sikit lah. So bila jadi ngek-ngok, so akan berlaku lah problem-problem macam autoimmune punya problem, hypersensitivity, immune system, penyakit-penyakit macam mana, penyakit-penyakit seperti masalah eczema, masalah asma. So ni berfungsi daripada immunity badan kita terlebih sensitif. Dia tak boleh nak bezakan benda buruk dengan benda yang tak buruk. So bila benda buruk datang, dia automatik dia punya reaction tu lagi teruk. Ibarat kata nak lawan dengan nak lawan dengan orang, dia punya saingan dalam perang, boleh lawan pakai pistol, dia pergi pakai bom nuklear terus. Dengan dia boleh sangkut kan. Contoh macam tu lah. Okay, tu vitamin D. So dekat populasi kanak-kanak kat Malaysia, almost 75% to 80% ada masalah kekurangan vitamin D. Ada masalah kekurangan vitamin D. Kalau tak percaya, you bawa lah anak you pergi check vitamin D level. Pergi je dekat lab, Gribble ke, Path Lab ke, apa-apa lab ke. Pergi kat klinik pun boleh, datang hospital pun boleh, datang hospital Mawar pun boleh, ada kita sediakan untuk test level vitamin D. Harga lebih kurang ku bawah pada 100 lah, tak silap saya, untuk check vitamin D punya level. Sebab selalunya yang kata budak-budak 75 ke 80% tadi tu vitamin D kurang kan, manifestation tu daripada mana? Dia orang check lah satu. Yang kedua, ada juga study yang tadi saya tunjuk tu, dia kata dalam kanak-kanak yang ada masalah eczema, ada masalah asma, almost 75% pun ada masalah vitamin D kurang. So almost two-third ada masalah vitamin D. Two-third budak-budak yang ada eczema, ada asma ni ada masalah kurang vitamin D. Okay. Dan berita best pula nak cakap ni, bila you ambil vitamin D, budak-budak yang dia orang check tadi dapat tahu kata dia orang ni ada masalah kekurangan vitamin D kan. So dia orang rawat. So dia orang bagi suplemen vitamin D. Apa yang berlaku? Simptom-simptom eczema, simptom-simptom asma dia orang berkurangan. So nampak lebih terkawal. Daripada asma teruk, eczema teruk, bila dah vitamin D dia orang level tu dah normal, dia orang punya simptom ni kurang. Dah in fact dah terkawal. Tak ada nak kena makan ubat selalu, tak ada nak kena pergi jumpa doktor selalu nak ambil gas kan. So bila jadi macam ni,
pekaji-pekaji ni rasa hairan lah. Tu dia orang kaji lagi kenapa benda ni berlaku kan. So dia orang dapat macam buat hipotesis. Dia cakap teori. Dia kata vitamin D ni, kalau vitamin D ni kurang dalam pesakit-pesakit asma, pesakit-pesakit eczema, simptom eczema, simptom asma dia orang ni akan bertambah teruk, akan lebih teruk kalau tak ada vitamin D ni. Sebab salah satu fungsi vitamin D tadi saya cakap apa? Immune modulator kan. So eloklah bagi anak-anak you yang ada eczema, yang ada asma ni untuk makan vitamin D. Okay. Lepas tu apa lagi? Daripada segi pembesaran terbantut. Tengok anak-anak ketot semacam dia, tengok anak-anak kurus semacam dia, lain macam banding dengan kawan-kawan sebaya dia kan. So possibility ada juga masalah kekurangan vitamin D. Cuma tak sampai tahap yang serius sampai kena rickets tu lah. So dekat sini pun dia cakap bila start bagi vitamin D, benda ni boleh diperbaiki. Boleh diperbaiki. Tuan Hafiz, kalau untuk kanak-kanak vitamin D ni boleh ambil daripada saya pun ada promote vitamin D Baby Dog jenis air liquid form. Boleh check dengan dealer-dealer Kasegol. Sebab Kasegol kita mengeluarkan vitamin D jenis bentuk cecair. So mudah untuk kanak-kanak minum, untuk makan. Okay. Dan tu nanti saya cerita lain lah. Itu kita cerita pasal lain. Ini tak cerita pasal vitamin D saja dulu. Okay, lepas tu cakap pasal immune modulator ni juga. Recently ada kajian yang mengatakan pesakit-pesakit COVID-19 yang tahap teruk dan serius, diorang ni ada masalah vitamin D deficiency, kekurangan vitamin D. So nak kata apa, orang dewasa pun perlukan vitamin D, dan orang dewasa pun ada masalah kurang vitamin D. So dia kata kat sini kalau you makan vitamin D you normal level, you punya simptom especially batuk sesama, even COVID punya simptom boleh dikawal dan jadi tahap minimal lah. So infection dia mungkin tahap 1, tahap 2. Tu untuk vitamin D lah. So nak cakap apa lagi pasal vitamin D ni? Okay, tadi saya cakap dia punya sumber untuk dapat vitamin D ni ada 3 kan, saya cakap kan. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua daripada makanan yang ada vitamin D, sumber vitamin D, yang ketiga supplementation lah. So nak cakap pasal matahari, Malaysia ni kan berada di garisan khatulistiwa. So matahari tu sangat terik lah bandingkan kawasan-kawasan lain kan. Tapi ironically kat Malaysia ni ramai ada masalah vitamin D deficiency, especially di kalangan kanak-kanak lah. Pasal apa? Pasal mak bapak tak bagi berjemur tengah panas, tak bagi jadi hitam anak, tak comel kan. Lepas tu kita pun malas nak peluk-peluk berjemur tengah panas. Kemudian yang ketiga, daripada faktor cuaca juga. Sebab kita pun walaupun panas, tapi cahaya matahari, cahaya UV light yang diperlukan untuk buat vitamin D tu dihalang oleh pokok-pokok, dihalang oleh kita punya bumbung-bumbung, dihalang oleh awan. So bila ada awan, ada bumbung, ada pokok, so you punya cahaya UV daripada matahari tu tak boleh sampai kat direct dekat you punya kulit. So tak dapat lah vitamin D tu. So, vitamin D masa yang paling baik yang dia buat kajian tu start daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Ni time yang paling optimum lah untuk you berjemur, untuk dapat cahaya matahari. Nak berjemur tu you kena sekurang-kurangnya pakai baju t-shirt lengan pendek, seluar pendek, duduk tengah panas, tak ada teduh selama sekurang-kurangnya 30 minit. Sanggup ke? Tu soalan saya yang pertama. Sanggup ke? Okay. So yang kedua,
especially pada para wanita, kaum hawa, diorang kan perlu tutup, kena ada aurat, kena tutup aurat diorang. So yang terdedah pun tangan, muka. So diorang ni pun ada juga risiko kurang vitamin D. In fact, kajian dekat USM tak silap saya, diorang ada buat kajian, dekat UM, diorang check actually almost 2/3 juga ibu-ibu yang mengandung yang akan melahirkan anak ni ada masalah vitamin D, kurang vitamin D. Bila ada masalah kurang vitamin D, saya nak tanyalah kawan-kawan semua, bila ibu-ibu bersalin ni, tahu tak apa Tuan Hafiz? So ambil lah daripada pemakanan ataupun supplementation. Okey, cakap pasal ibu mengandung tadi kan, bila ibu-ibu mengandung ni mereka bersalin, dapat anak, agak-agak anak ni mereka bagi susu tepung ke susu badan selalunya? Susu badan kan. Kita pun digalakkan untuk bagi susu badan, susu ibu, sebab susu ibu adalah sumber yang terbaik untuk baby-baby ni dapat sumber zat-zat kan. Tetapi malangnya 2/3 daripada ibu-ibu ni ada masalah vitamin D. So bila ibu-ibu pun tak ada vitamin D, macam mana dia nak bagi vitamin D yang mencukupi dekat baby-baby semua ni? Sebab vitamin D penting untuk baby-baby, pembentukan otak, pembentukan tulang, pembentukan imun badan. Semua ni perlukan vitamin D juga. Ingat tak semen tadi tu, saya kat semen tu? So vitamin D ni efek dia macam semen untuk otak, pembentukan otak, untuk pembentukan tulang. So kalau tak cukup vitamin D, itu yang anak-anak kadang-kadang kita tengok sejak lewat-lewat ni, kita tengok banyak diorang ada masalah asma, ada masalah eczema, sensitif sikit-sikit, kulit gatal, ruam banyak. Kemungkinan besar mungkin disebabkan oleh masalah kurang vitamin D. So ibu-ibu, jangan nak salahkan diri anda. Kalau anda tak boleh berjemur, ada dua cara lagi. Cara lain yang kedua ni apa? Pemakanan. So sumber-sumber makanan yang ada vitamin D ni apa? Daripada dairy product, makanan tenusu, produk tenusu. Putus-putus kan? Sorry lah, line tak clear kat highway. Saya bawa slow je ni, tapi line tak clear. Tu pun saya tengok tadi ada kat macam putus-putus sikit. Sorry sister. So tadi cerita pasal pemakanan. So sumber vitamin D ni dapat dari mana? Daripada makanan, produk tenusu, susu, cheese, susu tepung. So semua ni ada vitamin D. So kalau untuk baby, untuk baby, kajian dia check, sebab kalau susu, nak bagi susu semata-mata, susu tepung pun, untuk dapat vitamin D punya dos yang mencukupi, setiap hari dia orang perlukan 400 international unit. 400 international unit, 400 IU nama dia. So bila ada 400 international unit ni, untuk baby dapat daripada susu tepung, sebab yalah baby tak makan benda lain kan, susu je kan, dia perlu minum sekurang-kurangnya satu hari 1 liter. You cuba bayangkan, kalau you ada baby sekarang ni, cuba you check tengok, agak sampai ke 1 liter dia minum satu hari? Tak kan? So nak ambil pada mana pula vitamin D tu? So tu datang sumber ketiga, iaitu supplementation. So sorry, sumber kedua tadi selain pada produk tenusu ada apa lagi? Orang tanya kan? Sayur-sayuran yang hijau. Lepas tu makanan laut, ikan. Tapi ikan bukan sebarang ikan ya tuan-tuan dan puan-puan. Ikan ni mestilah daripada laut sejuk. Pasal apa laut sejuk? Bukan laut panas. Laut bukan lauk Laut L-A-U-T, ocean. Okay. Pasal apa? Sebab sumber makanan ikan-ikan ni yang ada tinggi vitamin D adalah daripada laut yang bersuhu sejuk, plankton ni. So bila ikan tak ada sumber makanan yang ada vitamin D, macam kat tempat yang panas laut kita ni, macam mana mereka nak bagi vitamin D kat kita kan? So nak bagi tahu apa benda saya nak cakap ni. So bila you kena beli ikan laut-laut sejuk ni,
Of course lah mahal. Ikan salmon, ikan mackerel, ikan apa ni, sardin, tuna semua tu, kalau takat yang tangkap laut Cina Selatan ni memanglah murah. Cuba pergi tengok tu kat Jaya Grocer, dekat Aeon apa, Jasco tu. Tanya ikan had apa ni, daripada laut sejuk, tu mahal lah. So isu dia kat sini, berapa ramai kita punya penduduk, berapa ramai kita semua ni boleh makan ikan mahal-mahal ni, kan? Takat makan ayam, makan ikan terbenung, ni tak banyak sangat vitamin D, tuan-tuan dan perempuan. Kalau roti putih sekeping pun dalam 32 international unitnya. Sebab you kena ingat daily requirement apa ni 400 international unit untuk bawah 2 tahun. 2 tahun sampai 12 tahun direkomenkan 600 ke 800 international unit. Bukan sampai 12, sampai 18 tahun, sampai membesar. So orang dewasa 800 international unit. So orang tua-tua, warga emas, digalakkan sekurang-kurangnya 1,000 international unit. 1,000 international unit tu bukan sikit-sikit anak tu, banyak tu. Cuba bayangkan kalau 1,000 international unit, berapa keping roti nak kena makan sehari tu. Kaya Gardenia kan. Sat lalu kat kita tol sat. Tu international unit. Okey. Selamat petang tuan. Ini kesihatan Ya. Untuk pokok mangga. Boleh dekat sebelah. Okey. Dekat bayan ni. Okey. Okey, so balik kepada kita punya cerita. Okey, sumber makanan dah, apa ni, cahaya matahari dah saya cerita. Sekarang ni tentang suplemen. Suplemen dekat luar sana macam-macam suplemen ada. Saya fokuskan lebih kepada kanak-kanak lah. Okey. Kalau untuk orang dewasa ni, you boleh makan tablet, tak ada masalah kan. So dekat luar, dekat farmasi, senang untuk you dapatkan tablet vitamin D yang apa ni, dalam 400 to 1000 international unit. Macam-macam brand ada. You boleh pergi tengok kat farmasi, kan. Tapi problem untuk kanak-kanak, untuk baby-baby, untuk anak-anak anda, anak-anak kita, kalau bagi tablet ni sangat susah nak makan kan. Kita pun nak remas, nak kena pecah kan, dulu nak kena hancurkan, baru nak boleh bagi makan kan. Tu yang pertama problemnya. Problem yang kedua, kalau ada yang jenis bentuk cecair pun, selalunya dia akan letak gula untuk bagi manis supaya budak-budak suka makan. So saya nak tanya, you bagi vitamin D, vitamin-vitamin ni yang apa ni penting untuk badan, tapi you bagi juga gula, benda yang memudaratkan badan. Macam kesian lah kanak kita kan. Tak patut lah. Tu yang kedua. Yang ketiga, vitamin-vitamin apa ni lain, A, B, C, E, K, sangat-sangat mewah dalam kita punya diet, pemakanan kita harian-harian. Dalam tiap-tiap hari ni, vitamin A, B, C, E, K, ni banyak dalam kita punya pemakanan, dalam kita punya diet. So tak payahlah kita nak top up sangat sebenarnya, especially untuk budak-budak. So kita, kalau kita tahu ada masalah vitamin D deficiency, kita top up vitamin D sajalah kan. Itu yang ketiga lah. Sebab bila apa ni, vitamin untuk budak-budak ni, dia selalu buat jadi multivitamin. So multivitamin ada bagusnya, ada tak bagusnya. Bagusnya daripada segi satu, mungkin jimat kos lah. Okay, yang kedua, senang nak bagi sekali je kan. Sebab kalau vitamin D, vitamin dan asing nak kena bagi satu-satu kan. So ni kita bagi sekali kalau combine vitamin lah. Tapi yang tak bagusnya kadang-kadang, macam saya cakap tadi tu lah, ada sesetengah vitamin tu dalam badan kita tak perlu pun nak top up dengan suplemen, sebab daripada pemakanan kita pun dah cukup. Okay, sorry ada putus-putus sikit tadi So saya nak kata tadi,
vitamin D untuk kanak-kanak, problem dia satu, bentuk tablet. Okey, susah nak bagi makan. Yang kedua, kalau bentuk cecair pun selalu dia combine dengan vitamin-vitamin lain. Dan ataupun yang ketiga, dia akan campurkan gula untuk maniskan dia punya vitamin supaya budak-budak suka nak makan. Which is pada saya not so good lah. You nak bagi benda baik tapi you campur benda yang tak baik, tak syok lah kan. Okey, kemudian yang keempat, ada juga kat luar sana yang jual vitamin D sahaja dalam bentuk cecair, tetapi dos dia tinggi sangat lah pula. Sampai 2000 international unit pun ada. 2000 international unit pun ada. Tu dah terlampau tinggi sangat tuan-tuan dan puan-puan. Boleh membahayakan anak-anak kita bila terlebih vitamin. Dia akan jadi problem hypervitaminosis, which is not good lah. Okay, so selalunya yang dos-dos tinggi ni selalunya doktor akan bagi untuk kanak-kanak yang ada masalah riket. Yang tak ada riket ni selalu kita tak bagilah yang tinggi-tinggi ni. So dos-dos macam ni pun selalu doktor yang akan prescribe. So bukan sewenang-wenang nak beli dekat farmasi nak bagi anak minum. Tu yang keempat kan, problem. Yang kelima, ada juga vitamin D, walaupun dos dia pun 2000 international unit juga, tapi rasa, ya Allah, saya sendiri tak boleh nak rasa. Sebab dia punya minyak, dia punya rasa payau tu lain macam lah. Sebab vitamin D ni dia very fragile, nak kata fragile lah. So one of the stabilizer dia kena letak dalam oily punya solution, oily base. Okay, so bila letak dalam oily base, selalunya oil yang paling senang pakai olive oil lah. So budak-budak ni bila you sendiri boleh cuba rasa lah olive oil macam mana. Dia rasa lain macam sikit. So dia rasa sekali, lepas tu dia tak mau dah, confirm. And kalau berminyak ni, you nak campur dalam air pun tak boleh. Nak campur dalam susu tak boleh, dia akan jadi berkeladak kan. Dia akan jadi ketul-ketul macam campur minyak tu. Tu isu dia. So dekat sini ada inisiatif daripada doktor pakar kanak-kanak dekat Malaysia, nama Dr. Azam Muhammad Noor. Sebab dia tengok banyak pesakit-pesakit dia yang ada masalah eczema, yang ada masalah asma, mengalami kekurangan vitamin D. So problem bila dia nak prescribe vitamin D ni kepada dia punya pesakit-pesakit ni, kanak-kanak ni, tak jumpa produk nak bagi tu. So apa yang dia buat, dia cipta dan dia hasilkan vitamin D bentuk cecair. Dan kami di Kasih Gold diberi mandat sebagai sole distributor untuk memasarkan produk ni, vitamin D ni. Apa yang bagusnya vitamin D Kasih Gold ni? Yang pertama, bentuk cecair. Okay, so tak ada masalah dengan tablet dah. Yang kedua, dos dia 400 international unit untuk 1 mil, which is what is needed, daily requirement. Yang ketiga, dia boleh larut dalam air. So you boleh campur dalam susu, you boleh campur dalam makanan, ataupun boleh bagi sendiri, direct terus dalam mulut. Sebab yang keempat, sebab apa boleh bagi terus? Sebab dia tak ada rasa berminyak, dia tak ada rasa payau. Mungkin ada sedikit rasa masam-masam, tapi seluruhnya budak tak ada masalah dengan bau masam-masam, rasa masam-masam tu. Kemudian yang kelima, yang penting, kita ada pengiktirafan lesen daripada KKM untuk digunakan sebagai ubat dan juga suplemen. Ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan, kena ada lesen daripada KKM. Sebab ada sesetengah suplemen tu dia ada lesen KKM tapi untuk sebagai suplemen sahaja, bukan sebagai ubat. So untuk vitamin D Kasih Gold boleh guna sebagai ubat juga. Special tu. Okay, so macam mana nak dapatkan benda ni? You boleh contact saya, tak ada masalah. You boleh contact juga ejen-ejen dan juga dealer-dealer Kasih Gold di luar sana. Kita ada dealer hampir 500 ke 600 orang di seluruh Malaysia untuk dapatkan vitamin D ni. Harga dia macam mana? Harga dia RM75 untuk satu botol. Satu botol boleh tahan 6 minggu, lebih kurang 6 minggu. Sebab satu hari 1 mil sahaja. Satu botol 50 mil.
Satu botol 50 ml. Okey. Jadi saya harap pada ibu bapa yang rasa kesian tengok anak-anak tengah malam kena pergi ambil gas pasal semput teruk, kesian dekat anak-anak yang duk menggaru-menggaru, kulit luka-luka, tengok eczema teruk. Mungkin mereka anak-anak yang mungkin ada masalah autism, mungkin ada anak-anak yang ada masalah sawan yang teruk, ada masalah pembelajaran, ADHD. Semua benda-benda ni semua mungkin boleh jadi simptom ni teruk disebabkan oleh kekurangan vitamin D. So apa yang you perlu buat kalau anak you ada masalah-masalah ni, first kali boleh pergi klinik, pergi hospital, pergi lab. Boleh datang hospital Mawar kalau orang dekat Negeri Sembilan ni untuk buat testing vitamin D. Okey, untuk buat vitamin D. So bila dah check vitamin D, kalau let's say rendah, step yang kedua, boleh contact saya, boleh contact ejen-ejen Kasih Gold untuk dapatkan vitamin D untuk anak-anak anda. Okey. Kalau nak skip step 1 terus skip masuk step kedua terus pun boleh, tak ada masalah. Tak rugi pun, sebab bukan apa, macam saya cakap tadi, you baling batu dekat kelompok budak-budak ni boleh kena kat kepala budak-budak yang ada vitamin D yang kurang lah. Sebab macam saya cakap, populasi 2/3 kurang vitamin D. Yang cakap populasi 2/3 ni tuan-tuan dan perempuan, 2/3 ni daripada kawasan bandar, bukan luar bandar tau, kawasan bandar. Di kawasan bandar sendiri dah ada masalah 2/3 populasi kanak-kanak ada masalah kurang vitamin D. Kalau bahagian luar bandar saya tak tahu nak kata lah kan. Okay. So saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi benda ni hakikat. You boleh Google sendiri, you boleh check sendiri benda ni, tak ada masalah. Okay. So pada siapa yang berminat boleh terus PM saya. Harga RM75 sebotol. Beli 2 saya akan bagi promosi. Ada diskaun daripada segi free shipping. Apa-apa boleh contact saya lah. Saya pun nak sampai rumah dah ni. So harap perkongsian tentang vitamin D ni dapat membantu kita, especially kepada mereka yang ada anak-anak yang bermasalah tadi, macam saya cakap tadi, asma, eczema, masalah pembelajaran, autism, ADHD, sawan. InsyaAllah boleh membantu. Okay. So ada apa-apa hal boleh PM saya. Assalamualaikum dan selamat berehat di hujung minggu.